Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan yang biasa mengikuti yang biasa mengikuti saya dalam Facebook Dr. Zubaidi Haji Ahmad dan juga Olive House Malaysia dan juga blog saya drzubaidi.com. Alhamdulillah hari ini kita bersiap-siap untuk berpuasa pada esokan harinya ya. Esok dah start 1 Ramadan. Jadi ramai di antara kita yang mungkin merasakan bahawa tajuk ini relatif ataupun bermakna lah, sebab ramai di antara kita yang mengalami masalah gastrik, masalah penghadaman, apabila rasa resah apabila tidak dapat bersarapan sebagai contoh, ataupun makan dan minum sepanjang hari. Jadi perasaan inilah kadang-kadang yang mengganggu kita sama ada kita boleh berpuasa atau tidak. Tetapi lah percaya tuan-tuan, sebab tu kita ada niat kan. Bila kita niat tu kita lafazkan seolah memberitahu tubuh kita supaya bersiap sedia pada esoknya ataupun pagi je nanti kita akan berpuasa. Jadi penting juga sebenarnya kita melatih minda kita selalu bercakap dengan diri kita bila kita lapar sebagai contohnya, beritahu pada diri kita sabar, insyaAllah dia akan sebenarnya akan membantu kita. Tetapi setengah orang tu memang dia tak boleh. Dia rasa macam apabila perasaan tu datang, rasa orang tu kata tu pedih perut, pedih hulu hati dan sebagainya, dia menyebabkan ketidak ketentuan dan akhirnya kadang-kadang kita terpaksa jugalah membuka puasa kerana sebab kita rasakan kita perlu mengambil ubat. Okey, kita sebelum kita mulakan tu kita tengok sikit rakan-rakan kita yang berada bersama kita, lebih kurang 61 orang ni. Terima kasihlah walaupun kita dah ubahkan sikit masa siaran kita sebab bulan puasa waktu malam ni mungkin kita nak bertarawih di masjid, di surau, mungkin di rumah. Jadi kita awalkan sikit pukul 1.30 hari sebab pukul 1.30 hari pun kita tak makan. Jadi bolehlah mungkin dalam masa minit setengah jam kita boleh luangkan masa. Kami terima kasih Puan Umaibah, Puan Nur Farahin Samsudin, selamat tengah hari. Bazir Aziz, Alhamdulillah. Nur Farahin Samsudin, apa rasa slim fit elok badan dah ni? Saya buat intermittent fasting. Maksud dia saya menjarakkan makan antara 12 jam hingga 16 jam. Itu dia punya. Kemudian bila makan tu saya memilih sikit lah. Kita taklah makan banyak benda-benda yang tak elok. Jadi tapi pada saya yang paling penting sekali itulah kita menjarakkan makanan. Last makan lebih kurang pukul 8 malam dan kita boleh breakfast 8 pagi. Macam malam tadi saya rasa saya pukul 9 kot. Saya makan tadi bersama dengan anak-anak dekat RNR Melaka. Jadi pagi ni saya tak breakfast. Saya pun rasa masih kenyang je. Saya minum air kosong, minyak zaitun, satu sudu. Tengah hari nanti baru saya makan. Jadi dia membantulah untuk kita panggil ini sebagai salah satu part of the caloric restriction. Ada orang cakap ini sebagai bagus untuk autophagy, untuk kesihatan dan sebagainya. Dan juga melatih tubuh kita lah supaya kita dapat menahan supaya tidak makan dalam masa yang terdekat. Okey, Zarul Amri, saya tak ada pedih hulu hati tapi dada selalu sesak je. Nanti kita bincangkan sikit punca-punca masalah hulu hati ni. Norzi Abdul Ghani, Waalaikumsalam. Farah Fazin, terima kasih berkongsi. Ani Anizah, Waalaikumsalam. Raihan Ishak, selamat tengah hari. Waalaikumsalam. Lobak, Waalaikumsalam. Okey, kita Nakib tolong kongsikan gambar sikit sebab ramai yang tak tahu apa di hulu hati kan. Mungkin di antara kita yang rasa macam kat mana sebenarnya hulu hati. Jadi hulu hati ni sebagai contoh saya nak beritahu lah, kalau perut kita tu, kalau kita buka baju sikit, kita berbaring selalunya doktor membuat pemeriksaan. Di bahagian kalau kita tengok tu ada tulang dada tu, kanan dan kiri tulang dada tu yang tengah-tengah tu dia ibarat ada apex kat situ ataupun ada kemuncak gunung dekat situ. Yang ini yang kita panggil dia epigastric region. Kat sinilah yang kita sebut sebagai sakit hulu hati. Hulu hati di situ. Epigastric region di kawasan tu. Jadi tengah terlembut, kanan dan kirinya keras sebab ada tulang rangka. Bawah kepada dia kita ada satu area lagi yang kita panggil periumbilical region, iaitu
kawasan di sekeliling apa tu? Pusat umbilical atau pusat kawasan tu. Itu pun memberi signifikan. Kalau rasa sakit di situ, mungkin memberi kita sesuatu, memberitahu kita sesuatu, ada organ-organ yang bermasalah. Dan di bawah sikit tu, kita ada yang kita sebut sebagai pelvic region. Pelvic region tu ada organ-organ di situlah. Antaranya sebagai contoh, kita ada situ, kalau lelaki kita ada lelaki dan perempuan kita ada bladder dekat situ. Kalau wanita saja kita ada rahim, uterus, kita ada fallopian tube, kita ada ovari sebelah kanan dan sebelah kiri. Ke kanan sikit, sebelah kanan kita sikit, kita ada appendix. Kat situ selalunya sebelah kanan daripada pelvic region tu dia ataupun kita sebut sebagai sebelah kanan antara umbilical dan juga ada tulang dekat situ. Dekat situ yang kita panggil dia appendix area. Kalau kita tekan sakit, di situ. Kalau epigastric region ni, organ-organ yang berada di situ, pertama sekali ialah kita tengok kat situ ada perut, ada gastrik, atau bahasanya gastrik lah ataupun perut. Lepas tu kita ada hati kat situ, liver. Lepas tu kita ada apa lagi kat situ? Kita ada hempedu dekat situ. Berkaitan tu. Di atas sikit atau di sebelah kiri sikit, bawah tu kita ada pancreas. Atas sikit tu kita ada jantung, sebelah kiri tu jantung. Jadi apabila kita rasa sakit di kawasan tu, epigastric region ni, antara organ-organ yang mungkin terlibat, pertama sekali gastrik ataupun perut. Sebab tu kadang-kadang orang tu datang berkali-kali disebabkan oleh masalah gastrik, kita bagi ubat dan sebagainya, masih tak sembuh. Bila kita skop untuk confirmation, rupanya tak ada apa kat situ. Jadi mungkin ada dua lah, sama ada kalau saya tanya kemungkinan dia reflux saja, sebab reflux ni kadang-kadang tak nampak apa pun. Sebab dia masalah functional, masalah di mana otot antara perut dan juga esophagus, kita panggil low esophageal sphincter tu dia longgar. Jadi asid daripada perut apabila kita makan tu dia naik ke atas. Itu yang pertama lah yang kita bimbang di situ. Kemungkinan lepas tu kalau katakan masih lagi tak okey, walaupun kita dah buat skop normal, selalunya apa yang kita buat, kita boleh buat ultrasound abdomen, termasuk liver dan juga termasuk hati dan juga hempedu. Jadi kita nak tengoklah sama kemungkinan ada masalah pada hati, kemungkinan ada masalah pada batu di pada dalam hempedu. Kadang-kadang kita tengok gastrik okey, tapi rupanya ada batu kat hempedu. Ataupun kemungkinan kita boleh tengok ada masalah pada pankreas, saluran pankreas, yang itu yang lebih bahaya. Tetapi sebelum semua dilakukan, saya juga mencadangkan kita juga buat pemeriksaan jantung. Sekurangnya kita buat pemeriksaan ECG atau stress test yang mana terutama bagi mereka yang ada kolesterol tinggi, yang mana merokok, yang mana diabetes, hypertension, usia pun 45 tahun ke atas, yang kita bimbang kadang-kadang rasa sakit di bahagian ulu hati ni ataupun epigastric ni hanya disebabkan oleh infarction ataupun ada masalah pada serangan sakit jantung yang hanya melibatkan dinding bawah. Sebab tu kita kena faham bahawa jantung ni dia ada dinding depan, dia ada dinding bawah, dia ada dinding belakang. Dan selalunya lah yang merasa di bahagian epigastric pain, kadang-kadang tak rasa langsung pun serangan sakit jantung yang melibatkan dinding bawah. Ia hanya dapat dikesan apabila kita membuat pemeriksaan ECG ataupun mungkin stress test. Selalunya pun ramai orang yang miss, orang yang tak tahu pun dia ada. Itu yang bahayanya. Tetapi kita tahulah dia ada risiko isap rokok, kolesterol tinggi, diabetes, hypertension lagi dan sebagainya. Yang itulah yang kadang-kadang kita kena membuat pemeriksaan awal. Jadi tuan-tuan sekarang faham di mana dia epigastric region ataupun yang kita sebut sebagai ulu hati. Ulu hati bukan di pusat ataupun di bawah pusat, tetapi di atas pusat, di antara tulang ribs kita, tulang dada kita. Jadi kita tengok lagi rakan-rakan kita yang bersama dengan kita. Contohnya saya baca lagi Falah Hashim, Waalaikumsalam. Falah Hashim, tip berguna untuk pesakit gastrik. Alhamdulillah, terima kasih kerana berkongsi.
Dan Ibrahim, Waalaikumsalam. Nur Hayati, tip puasa untuk pesakit kencing manis doktor. Ini mungkin kita nak sebut macam mana sebab kita nak sebut sebab gastrik pun ini. Sebab ramai juga yang mengalami masalah gastrik ni ketika berpuasa, tak boleh berpuasa. Kadang-kadang dia rasa macam tak selesa dan sebagainya. Jadi terpaksa makan ubat dan sebagainya. Jadi kita bincang dulu tentang gastrik dia. Okey, Syamuddin Murad. Waalaikumsalam. Muhammad Syarizwan. Waalaikumsalam. Baru ini saya dapat bacaan hati. Bacaan hati yang mana tu? Dia ada enzim. Enzim tu ada 2-3 jenis. Yang mana Ada waktu sakit di perut, boleh kongsi cara pemakanan bulan puasa. Salam doktor, if kerap sedawa dan susah bernafas. Lepas kerap sedawa rasa lega. Ini yang kita panggil sebagai indigestion. Masalah penghadapan. Okey, jadi kita teruskan kita punya topik ni berkaitan dengan api gastric pain. Seperti mana yang saya beritahu, organ-organ yang terlibat, organ utama yang terlibat di kawasan inilah pertama sekali perut. Perut ni kita boleh bahagikan beberapa jenis penyakit. Antaranya ialah gastritis. Gastritis itu masuk apa? Masuk dia keradangan. Maksud dia perut tu mungkin ada merah sikit. Bila kita kena asid saja, ketika kita makan perut kita dah rasa macam pedih, tak selesa. Yang ini kita sebut sebagai gastritis. Ataupun mungkin reflux. Reflux ni apa? Maksud dia ialah asid dalam perut kita tengah makan tu dia naik ke atas sikit, dia melepasi sempadan antara esophagus dan perut. Yang itu naik kepada esophagus, kadang-kadang di bawah saja menyebabkan masalah Barrett disease, yang itu keradangan pada bagi bahagian bawah esophagus. Yang itu akhirnya boleh menyebabkan kanser. Ataupun dia mungkin naik sampai ke atas. Naik sampai ke atas, ketekak tu kadang-kadang kita rasa macam masam, kadang-kadang kita rasa macam terbatuk. Sebab apa? Sebab asid naik sampai ke tekak kita rasa tiba-tiba dah batuk sebab ada macam perit tiba-tiba saja. Itu kemungkinan reflux. Selain daripada itu, kita ada peptic ulcer. Peptic ulcer ni ataupun luka pada otot pada permukaan dalam perut ni, yang ini masalah selalu kronik. Masalah kronik dah lama perlahan bermula daripada gastritis, selepas tak lama kemudian menjadi peptic ulcer, kemudian apa yang kita bimbang dia boleh menjadi kebocoran, perforation, ataupun dia boleh bertukar menjadi kanser. Yang itu yang bahaya. Sebab tu orang yang ada gastric ulcer dia memang kena jaga betul-betul pemakanan. Sebab bila dia makan, asid banyak keluar. Bila asid banyak keluar, dia menyebabkan, dia irritate lagi, dia menyebabkan masalah bertambah buruk pada luka tu. Dan luka ni lambat baik. Sama ada dia boleh menyebabkan kebocoran ataupun menyebabkan kanser. Itu antara perut. Jadi saya bagi 3 je lah. Pertama sekali reflux. Yang kedua, masalah gastritis. Yang ketiga, masalah luka dalam perut atau yang kita sebut sebagai gastric ulcer. So, perut saja ada 3. Kemudian di sebelah kiri, sebelah kanan kita pula. Sebelah kanan kita ni, dia ada hati dan juga dia ada empedu, pundi empedu. Jadi kemungkinan juga berkaitan dengan masalah pundi empedu, iaitu ada batu dekat situ. Menyebabkan tersumbat, menyebabkan dia makin membesar, susah nak keluarkan simpanan empedu, ataupun mungkin kat situ ada masalah yang berkaitan dengan hati. Jadi kalau katakan perut kita dah makan ubat tak baik, mungkin kita kena cek pula bahagian hati dan juga empedu. Sebelah kiri kita pula, sebelah kiri kita ada jantung. Kata ada jantung, sebab tu kadang-kadang seperti mana saya beritahu, kadang-kadang yang klasiknya ialah kita rasa susah nafas, sakit dada, rasa macam berpeluh, rasa macam yelah, orang kena serangan sakit jantung kan, rasa dah macam ada gajah pijak dekat dada, tak boleh bernafas. Itu yang klasik. Tetapi ada juga yang kita sebut sebagai atypical, yang mana kadang-kadang tak ada rasa. Kadang-kadang tak ada rasa, kadang-kadang dia rasa macam ini mungkin gastrik ni, sebab saya pun ada gastrik. Saya pernah ada satu patient macam itu. Dia berusia dalam 55 tahun, datang tengah malam. Datang-datang jumpa saya, doktor, saya ada gastrik doktor. Saya rasa tak selesa ni, boleh tak saya minta ubat gastrik? Saya cakap, saya tengok cek dia punya laporan kesihatan sebelum ni, dia ada darah tinggi, ada kerja manis, kolesterol pun tinggi. Saya cakap, bang, ini masalah ni kita tak pasti sama ada masalah gastrik ataupun masalah berkaitan dengan jantung ni, sebab apa abang ada risiko ni, darah tinggi, kerja manis, kolesterol tinggi, apa kata kita buat ECG dulu, kita tengok macam mana. Lepas tu dia kata, tak apa doktor, tak apa, saya rasa ini mesti gastrik ni, sebab saya dah berapa kali dah, 2-3 kali dah ada masalah ni.
Kalau boleh dapat ubat putih tu doktor, yang apa kita panggil antacid tu ataupun ubat yang pil tu, kata dia sebut nama dia. Saya cakap bukan saya tak boleh bagi, tapi kalau rasa tak selesa lagi ataupun bertambah teruk, kena pergilah hospital, saya siapkan surat rujukan. Jadi saya pun buat surat rujukan, saya pergi hantar. Nak jadikan cerita, besoknya keluarga dia datang beritahu pesakit dah meninggal dunia akibat heart attack. Jadi saya nak beritahu lah, kadang-kadang macam itu. Kadang-kadang dia, sebab tu orang yang ada risiko ni kena check betul-betul. Kena check betul-betul, terutama jantung lah, sebab jantung ni ibarat enjin pada tubuh. Kalau dia berhenti, kita dah ada mengalami masalah yang besar. Okey. Bawah sikit ada pankreas. Pankreas ni jarang lah, tapi kemungkinan ada batu di situ. Kadang-kadang ada batu, jarang-jarang berlaku. Menyebabkan saluran antara pankreas tu nak keluarkan dia punya enzim tu ke dalam perut kita, ke dalam kita punya usus kecil kita tu tersumbat. Jadi menyebabkan backflow, menyebabkan pancreatitis, dan kadang-kadang dia boleh menyebabkan rasa sakit. Rasa sakit sama senak, tak selesa dan sebagainya. Sebab tu masih saya ingat lagi, apabila pasien pesakit datang dengan sakit perut, selalunya kita akan tengok jugalah sama ada disebabkan oleh pancreatitis ataupun bukan. Kita ambil cek darah, tengok sama ada dia ada pancreatitis problem ataupun tidak. Jadi kita tengok sikit lagi kawan kita yang bersama hari ini. Saya minta maaf kalau saya tak membaca semuanya sebab mungkin terlepas dan sebagainya. Nurhayati, tip berpuasa untuk pesakit kecil manis. InsyaAllah saya kongsi lain kali. Ahmad Fairuz, salam doktor. Waalaikumsalam. Syamuddin tadi saya dah sebut tadi, Syamuddin Muhammad Syarizun, salam doktor, baru ini saya dapat bacaan, ini saya pernah sebut, bacaan yang mana tu. Siti Fatimah, salam doktor, jika kerap sedawa, ini pun saya cakap masalah indigestion. Perut pun ada masalah indigestion disebabkan oleh mungkin pemakanan yang kita makan tu tak sesuai untuk tubuh kita, cara dia masak, ataupun mungkin dia terlalu banyak bahan-bahan tambahan di dalam tu. Jadi kita kena check tu. Indigestion ni pun boleh disebabkan oleh masalah, sebagai contoh lactose intolerant, kadang-kadang makanan tu mengandungi susu, ataupun masalah gluten, tak sesuai untuk dia dan sebagainya. Jadi kena buat pemeriksaan lah tu. Okey, kita tengok lagi Mariam Salihah. Ni dia berkongsi kot, Made MN. Syamuddin, saya dah buat endoskop. Doktor cakap tak ada yang serius, tapi still ada juga macam rasa seangin di kawasan ulu hati. Mungkin dia indigestion. Indigestion ni adalah functional. Maksud dia bukannya disebabkan oleh masalah anatomi ke, masalah ada luka, tak ada functional. Maksud dia perut kita ni tak mengeluarkan proper enzim, tak mengeluarkan ataupun terlalu banyak mengeluarkan asid, ataupun makanan yang kita makan yang saya sebut tadilah, itu kemungkinan indigestion. Jadi kena periksa tu. Kalau tak, tuan akan mengalami masalah rasa tak selesa lepas makan, rasa tak selesa, rasa kembung, kadang rasa macam nak berak tapi tak berak, lepas tu rasa macam nak tidur pun tak selesa begitu. Terutamanya ini berlaku pada orang yang tua, orang umur 60 tahun ke atas, dia mudah indigestion tu. Kadang-kadang bagi ubat Gelusil dia lega, tetapi kadang-kadang tak juga, sebab injection ni kadang-kadang terlalu banyak asid kan. Jadi bagi Gelusil ataupun antacid, dia mengurangkan keazidan, dia akan kurangkanlah rasa indigestion tu. Bahayakah doktor kalau buat biopsi masa endoskopi? Tak bahaya sebab sekarang ni pun saya rasa masa saya bekerja dulu di hospital, memang prosedur kita endoskop, ambil biopsi sekali, tujuan dia untuk melihat sama ada tak jangkitan H. pylori, Helicobacter pylori. Dan bila ambil tu baru kita nampak, rupanya ada, ataupun mungkin ada luka kawasan tu, kita ambil untuk nak memastikan bahawa dia bukannya kanser. Kalau ada luka gastric ulcer, adakah tinggal luka jika buat biopsi? Tak, dia akan cepat baik, selalunya akan cepat baik kecuali yang luka sebab gastrik. Yang ini disebabkan oleh masalah dia lambat baik ni sebab masalah asid. Tapi masalah yang itu dia okey, dia akan selalu okey. Salam doktor, ni saya dah baca ke belum ni? Salam doktor, rasa senak di bahagian ulu hati, lepas tu baru rasa pedih perut. Sebab lega, sebab apa? Rasa ulu hati sebab pedih perut. Normal ke tak? Selalunya kita nak tengok sama ada pedih perut ni pun satu benda yang agak ada karakter dia sendiri. Ada orang tu bila perut kosong dia rasa pedih. Ada orang tu bila dia makan baru dia rasa pedih perut.
Itu punca dia apa? Itu disebabkan oleh situasi side of the ulcer tu. Itu selalunya dah ulcer bukannya itu lagi, itu dah ulcer tu. Jadi ulcer ni sama ada kalau katakan bila kita makan dia, sebab apa? Bila kita makan, asid akan keluar. Bila asid akan keluar, di situ menyebabkan rasa pedih perut. Ada orang lain tidak, ada orang lain sebelum makan lagi dia dah rasa perut sebab otak dia dah program. Sebab contoh pukul 12, pukul 1 dia asid akan keluar. Sebab kat masa situ dia akan ada apa orang cakap tu, makanan akan dimasukkan atau kita makanlah macam Pavlov teori kan. Kita tengok zaman masa kita SPM dulu, anjing tu diberikan makanan pada waktu-waktu tertentu, air liur dia keluar. Daripada situlah sama juga dengan tubuh kita. Bila kita dah latih pada pukul 12 saja kita makan, otak kita dah program dah. Okey, pukul 12 perut kita akan mengeluarkan asid. Tapi bulan puasa ni kita nak programkan balik. Pukul 12 kita tak makan. Sebab tu kadang-kadang dalam masa 1, 2, 3 hari ni kadang-kadang perut kita rasa tak selesa sebab asid keluar tetapi tak ada makan sebab kita makan. Jadi kita kena programkan balik. Kena programkan balik otak kita supaya dia tak mengeluarkan pada pukul 12 sebab perut tak ada nasi. Secara mekanismenya ialah perut akan mengeluarkan asid apabila ada makanan. Tetapi otak juga memainkan peranan. Jadi sebab tu bila kita puasa pukul 12 kita kena beritahu otak kita, okey, jangan keluarkan asid dulu. Kita dah berpuasa sekarang ni. InsyaAllah kalau tuan-tuan betul amalkan, dia akan bantu. Sebab tu minda ni juga penting untuk kita pujuk dia, untuk kita beritahu dia, untuk kita programkan balik supaya kita dapat dapat lebih sejahtera lah, maksud dia tak dalam mengalami gastrik sebagainya. Begitu juga kalau kita nak bangun kan, bangun pagi selalunya. Selalu kita beritahu otak kita, okey, nak bangun pukul 5. Selalu memang akan terjaga pukul 5 sama kita nak bangun atau tidak. Itu hal nombor 2. Tetapi kalau selalu kita beritahu otak kita, saya nak bangun pukul 5 bersahur, selalunya insya-Allah memang kita akan terjaga pukul 5. Itu yang pertama lah. Yang kedua itu kita kadang-kadang kita terbangun, kadang kita tak apalah lagi 5 minit, tengok bangun tengok dah pukul 6.30. Contoh dia begitu Jadi kita tahu bahawa otak ni pun penting. Dia bagi mereka yang berpuasa ada gastrik, masa niat tu beritahu dia bandiri, aku nak puasa besok hari, bantulah insya-Allah. Allah akan bantu kita Okey, seterusnya Surayas Zulkifli, terima kasih berkongsi. Noli Ismail, Assalamualaikum doktor, adakah pedih ulu hati ini normal sebab proses angioplasti? Itu mungkin juga. Macam saya tahu tadi, bahagian tu juga melibatkan jantung. Jadi apabila ada proses, healing proses dekat itu, penyembuhan dekat situ, mungkin ada sikit keradangan, acute inflammation dekat situ, mungkin rasa tak selesa dan sebagainya. Mungkin berlaku. Muhammad Yazid Zainuddin, salam doktor, Waalaikumsalam. Apakah perbezaan sakit ulu hati berkaitan dengan GERD dengan pankreas? Dengan GERD ni selalunya, GERD ni dia ada dua, yang kita panggil dia betul-betul GERD ataupun yang bersama dengan anxiety. Itu kena faham tu. Adakah GERD kita ni disebabkan betul-betul GERD ataupun disebabkan oleh anxiety saja. Kalau betul-betul GERD ni selalunya apabila orang tu makan malam, contoh sebab bila dia makan malam lewat macam mana? Sebab tak sampai 2 jam dia dah baring nak tidur. Jadi bila asid masih banyak lagi di dalam perut, dalam proses penghadaman, pencernaan dan sebagainya, bila kita baring saja, dia lebih mudah untuk asid tu naik ke atas esophagus. Sebab proses kalau kita duduk, dia bertegak gini, dia tak boleh, susah nak naik. Tapi kita baring, dia akan cepat dia pergi ke dalam esophagus kita dan mungkin sampai ke tekak. Jadi sebab tu kalau betul-betul GERD, selalunya orang yang makan laiwan, lepas tu mungkin ambil pedas sikit, lepas tu dia sendiri masalah obesity. Obesity juga menyebabkan masalah GERD. Lepas tu memang dia punya esophagus tu, masa dekat situ memang dia akan longgar. Yang itu betul-betul GERD. Tapi orang yang GERD ada anxiety ni dia berbeza. Dia masalahnya apabila dia kita panggil keseluruhan, sistemik. Bila dia rasa tiba-tiba ada anxiety dan juga panic attack tu, dia menyebabkan ada beberapa bahagian dalam badan, terutama otot-otot ni akan menjadi longgar, terutamanya esophageal ni, esophageal gastric sphincter ni dia akan menjadi longgar. Jadi asid yang kita makan ni dia akan naik. Dia mudah untuk naik ke dalam kita punya dada, menyebabkan kita rasa macam burn ataupun kita panggil heartburn, kerana kita rasa sakit pada ulu hati dan sebagainya. Sebab tu dia juga
dia berkaitan dengan jantung yang laju. Tiba-tiba jantung menjadi laju. Lepas tu kita punya apa lagi, kadang kita berpeluh macam kita kena serang heart attack. Lepas tu kadang-kadang kita rasa macam nak mati, kita dah rasa macam tak sedap badan. Bila buat ECG normal. Yang ni orang yang ada anxiety disorder dan juga panic attack bersama dengan GERD. Yang ni masalahnya bukan masalah perut. Kena ingat itu bukan masalah perut tetapi masalah minda kita. Cara nak baikkan untuk GERD ni, kena betulkan minda kita. Sebab tu kita cadangkan cara supaya bernafas, cara teknik bernafas, teknik supaya contoh teknik relaxation. Bila berada dalam keadaan tu kita kena rehat, kena beritahu minda kita supaya ini semua hanyalah mainan minda, bukannya real. Sebab kalau kita pergi emergency pun doktor akan cakap semua normal, awak tak ada apa-apa. Lepas tu kita pun dah terus hilang rasa sakit tu. Rasa macam nak mati pun dah tak ada dah. Memang sebab mainan minda saya cakap tadi. Tapi kena faham untuk orang ni, selalunya orang ni yang berulang-ulang. Sikit-sikit dia rasa macam jantung laju, sikit-sikit rasa macam tak selesa perut dah terutamanya. Yang ini memang GERD disebabkan oleh anxiety disorder dan juga panic attack. Kalau GERD yang betul-betul memang disebabkan selalu lambat makan banyak pedas, 2 jam sebelum tidur dia dah makan lagi, banyak minum kopi dan sebagainya, yang itu boleh menyebabkan real GERD. Okey, itu GERD. Pankreas selalunya dia yang saya sedih lah sebab pankreas ni kita selalunya lambat detect. Sebab apa? Dia organ dalaman, tak seperti macam kulit. Kalau kulit, kita ada kanser kulit, kita nampak awal-awal lagi kan. Di peringkat awal lagi kita nampak perubahan tu. Tapi di pankreas ni, dia bahagian dalam abdomen yang mana kita tak boleh nak kesan. Bila dah stage 2, stage 3, malah ada yang dah stage 4, baru tahu rupanya dah ada pancreatic kanser. Jadi sebab tu cara paling senang sekali ialah kalau GERD kita buat skop dulu, tengok betul sama ada inflammation ke kat situ, ataupun mungkin kita buat ultrasound ataupun kita buat MRI. Ambil darah pun penting juga sebab dia akan dapat melihat enzim pancreatitis tu, maksud dia ada masalah dekat situ. Dari situ baru kita buat CT scan ke MRI dan sebagainya. Jadi dia agak rumit sikit, dia tak macam orang cakap tu periksa perut sikit kata pankreas, bukan. Dia kena pemeriksaan yang lebih detail sebab banyak organ di situ. Saya harap dapat menjawablah sikit sebanyak. Muhammad Yazid. Jana Harrison, saya ada tengok Grey's Anatomy. Bagus cerita ni. Ada satu scene tu, patient come with repeated heartburn. Okey, Dr. Bali diagnose patient tu ada kanser dekat esophagus. Dia boleh kata keadaan esophagus tu beraksid, sel kanser tu suka duduk situ, betul ke? Dia sebenarnya gini, apabila selalunya ada heartburn selalunya disebabkan oleh esophagus, reflux tu. Dia reflux saya cakap tadi tu, dia menyebabkan irritation pada saluran esophagus bahagian bawah tu. Bila terlalu banyak asid kat situ, macam kita pun kalau kulit kita kena asid apa macam mana pun agak merah kan. Itu kalau sekali. Kalau berulang-ulang kali, setiap kali kita makan, kita tuang asid kat kulit kita. Agak-agak apa jadi pada kulit kita? Begitu juga dengan esophagus kita. Setiap kali kita makan asid banyak, menyebabkan dia irritation di situ, dan sel-sel situ bertukar menjadi penyakit kat situ, menjadi kita panggil Barrett disease. Barrett disease ni peringkat awal, tetapi akhirnya dia akan tukar menjadi kanser kat situ, esophageal cancer, lower end. Yang itu yang agak bahaya sikit tu. Lebih kurang cerita dia begitulah. Puan Fini Razak, terima kasih berkongsi. Syah Mudir, terima kasih sama-sama. Nona Hussein, senak sampai kebas jari-jari. Senak sampai kebas jari ni berkaitan dengan saraf ni. Saya rasa bimbang mungkin dia ada panic attack tu. Orang panic attack dia begitu, dia bukan sekat perut dia. Dia akan sakit kepala, jantung, lepas tu rasa macam dah tak bermaya, rasa susah nafas. Lepas tu saya pernah datang dulu seorang perempuan muda lagi, budak tu berkurang 16 tahun gitu. Datang dengan keluarga, datang dengan tangan dia pun dah macam cramp begini dah, spasm begitu. Sebab banyak sangat bernafas dia. Dia tak normal. Bila kita cek paru-paru dia tak ada masalah, tapi dia sebab apa? Sebab bila buat macam itu, banyak sangat oksigen masuk dalam paru-paru dan darah itu tak bagus tu, dia akan menyebab, sebab kita ada ratio antara karbon dioksida dan juga oksigen. Banyak sangat oksigen dalam darah tu boleh menyebabkan spasm. Tu tangan akan jadi macam kebas lah, berdenyut dan akhirnya menjadi spasm. Dan ini memang sukar, kecuali kalau kita
kena bernafas secara perlahan-lahan dan sebagainya. Siti Syahid, doktor, saya diagnoskan sebagai chronic gastritis, memang jaga makan. Kena faham apa dia. Saya ingat minggu lepas saya dah cerita tentang masalah gastrik ni. Kenapa dia berlaku dan bagaimana. Pertama sekali masalahnya ialah bukan masalah apa. The basic thing is dalam perut dia tu, dia ada satu lapisan mucin kita panggil. Lapisan mucin ni yang melindungi permukaan perut kita daripada asid apabila kita makan. Jadi asid ni tidak akan keluar kalau kita tak makan. Kalau kita makan, dia akan keluar. Sebab tu ada kawan-kawan saya pakar gastroenterologi katakan bahawa orang yang ada masalah begini elok berpuasa. Sebab bila berpuasa, jelas selepas otak dia diprogramkan semula, perut kita kosong tetapi kita tak mengeluarkan asid. Bila tak mengeluarkan asid, jadi perut kita pun tak terluka. Macam gitulah. Tapi orang yang makan banyak dan selalu makan, memang asid akan keluar saja sebab dalam tu perut tu ada isi. Jadi perut kita akan mengeluarkan asid. Akhirnya yang itulah berlebihan asid menyebabkan luka. Terutama kalau lapisan saya cakap tadi, lapisan mucin tadi tidak ada. Kenapa lapisan mucin tak ada? Lapisan mucin ni tak ada. Sebenarnya lapisan mucin ni dia adalah protein, lebih kurang protein yang dikeluarkan oleh satu sel dalam perut tu sendiri yang dinamakan sebagai mucinous neck cells. Apabila dia dikeluarkan ni, sebenarnya tujuannya untuk melindungi daripada asid sendiri yang dikeluarkan oleh perut untuk digestion. Jadi perut kita ni Allah jadikan memang bagus. Dia boleh digest, dia boleh melindung. Jadi mucin ni dikeluarkan untuk melindungi asid yang dikeluarkan semasa makan tu supaya tidak merosakkan atau menghakis dalam masa mudah lapisan permukaan dalam perut tadi tu. Jadi apabila sel ini dirosakkan dengan, supaya contoh kita ambil banyak sangat painkiller, kita ambil steroid terlalu banyak tanpa pengawasan, kita merokok, mungkin kopi kita terlalu banyak, yang itu boleh menyebabkan kerosakan pada sel ni sehingga tidak lagi mengeluarkan mucin. Bila tak mengeluarkan mucin, bila kita makan, asid keluar, dia akan menghakis permukaan. Sebab tu doktor boleh bagi ubat untuk mengurangkan asid. Tetapi masalahnya tak selesai. Kena faham masalah tak selesai sebab lapisan tu tak dikeluarkan lagi. Sampai bila kita nak tahan asid tak keluar, bila kita tahan tak asid nak keluar, masalah penghadapan. Makanan kita tak dihadamkan dengan baik. Sebab tu kita kena cadangkan supaya sel-sel itu di rejuvenate, diperbaiki dengan supaya dapat mengeluarkan lapisan mucin supaya kita dalam keadaan yang semula jadi. Cara dia antaranya ialah ambil minyak zaitun. Dia sangat membantu untuk membentuk lapisan mucin tu sendiri. Jadi bila kita makan tak ada rasa pedih sangat sebab ada dah lapisan tu dah ada. Lapisan yang dikeluarkan oleh tubuh kita, yang dibuat oleh tubuh kita dalam perut. Bukannya lapisan sebagai contoh antacid. Antacid tujuan dia untuk meneutralkan asid dalam perut. Ubat-ubat yang lain tu hanya untuk menghalang pengeluaran asid. Tetapi masalahnya tak ada mucin. Maksudnya asid dari perut tu dikeluarkan juga, dia masih lagi boleh menghakis ataupun merosakkan lapisan dalam. Itulah pandangan saya. Jadi kena makan banyak, antaranya minyak zaitun, banyakkan sayur-sayuran, banyakkan minum air, kurangkan makanan crab, CRAP. Apa dia CRAP? Carbonated drinks, artificial flavor, R apa dia? Refined sugar, refined carbohydrate, P apa dia? P adalah P ada insya-Allah saya lupa, tapi itulah makanan-makanan macam inilah. Banyak makan sayur untuk orang yang ada masalah perut ni, banyak makan sayur, Arabic gum pun membantu bagus untuk tubuh kita. Siti Zubaidah, terima kasih berkongsi. Alpira Mariposa, macam mana nak tengok video dari mula? Saya dah tertinggal. Lepas ni insya-Allah boleh buka semula. Siti Zubaidah, terima kasih berkongsi. Apakah kaitan gastrik dengan IBS? Kaitan gastrik dengan IBS ni lah irritable bowel syndrome. Maksud dia orang ni kadang-kadang baru lepas makan je senang je mudah nak berak. Kadang-kadang dia sampai 2-3 kali minum air pun rasa macam nak buang air sebab ada stimulation gas tu. Banyak teori yang menyatakan kaitan antara gastrik dengan IBS sebab gastrik ni perut kita gastrik lah adalah sebahagian daripada usus kita dan dalam usus tu dia ada apa yang kita sebut sebagai kuman-kuman yang baik, begitu juga dengan usus. Jadi apabila kuman-kuman yang baik ni diganggu dia punya populasi dia, maksud dia ada kuman baik
ada kuman jahat. Kuman jahat lebih banyak daripada kuman baik, dia mengganggu. Jadi antaranya boleh menyebabkan gastrik. Sebab saya banyak juga baca jurnal yang orang cakap tu membincangkan sama ada kuman H. pylori ini adakah kuman yang masuk ke dalam perut kita ataupun memang dia dah ada kat sini, dekat situ daripada awal lagi. Tetapi dia sebagai kuman yang jahat. Apabila kuman ni terlalu banyak, dia menyebabkan masalah gastrik. Jadi bila banyak macam ni saya merasakan bahawa H. pylori ni memang dah ada dalam perut kita sejak awal lagi. Dia adalah sebahagian daripada kuman jahat. Apabila kuman baik dalam perut kita menjadi rendah populasi dia, kuman jahat dia akan meningkat. Bila meningkat, dia akan menyebabkan masalah yang lain. Sebab tu ada juga kajian-kajian yang menunjukkan bahawa sebagai contoh orang yang mempunyai H. pylori yang tinggi ni, dia berkaitan dengan masalah eczema, masalah alergi dan sebagainya. Ini bermaksud maksud bahawa kuman-kuman jahat apabila dia meningkat, dia bukan saja menyebabkan masalah gastrik, masalah usus, IBS atau boleh menyebabkan masalah asma. Tuan-tuan boleh baca kajian di dalam jurnal. Macam masalah kulit dan lainnya. Sebab tu perut ni kita jaga, bukan setakat usus sebenarnya, tetapi juga perut kita, perut gastrik bukan setakat usus ataupun intestine, tetapi juga gastrik perut kita ni perlu kita jaga dengan cara pemakanan yang betul. Okey, Syahmi Hamzan. Sebelum ni pedih area dada bawah kiri mencucuk ke arah jantung. Bahagian bawah kiri area perut pun mencucuk. Degupan jantung laju, nak tidur pun susah, risau macam nak mati. Pada risau macam nak mati ni selalunya memang anxiety tu. Memang anxiety GERD. Selalunya memang ambil minyak zaitun, memang dia akan rasa lega sikit. Sebab setengah orang tu ambil antacid, ambil Gelusil ke antacid. Tetapi masalahnya bila kita perut kosong ni tak ada apa kita ambil antacid sebab tak ada apa. Sebab dia bila ambil rasa lega tu semuanya dia orang cakap reassurance. Tetapi kalau kita ambil minyak zaitun tu memang dia akan berbentuk lapisan dalam tu. Iman Ana, okey saya dah sebut tadi. Mas Muhammad, terima kasih doktor atas penerangan tentang GERD tadi, sangat-sangat membantu. Saya dapat GERD selepas bersalin masa anak nak masuk 2 tahun, paling ketara sampai masa sendawa pun dan nak tidur pun tak boleh. Rasa panas dada, panas dada ni sebab asid dah naik lah ke esophagus. Sepanas dada masa sendawa, sebab sendawa tu perut kita melepaskan gas yang terperangkap tu, jadi dia naik bersama dengan asid. Tu bukan kita sedawa, asid sekali naik sebab kita punya esophageal tu otot tu dah terbuka, sebab tu dia akan naik. Jadi insyaAllah memang minyak zaitun lah memang bagus, ataupun air kosong. Minyak zaitun, minum air kosong 1-2 gelas, dia sangat membantu. Kalau minum air panas terasa perut panas, adakah dia ulcer? Tidak. Memang perut panas tu cuma minum minuman yang panas boleh menyebabkan kanser. Itu yang dapatan yang saya baru terima, iaitu orang yang gemar sangat minum benda panas atau makan panas-panas ni boleh menyebabkan kanser pada dia punya esophagus, dia punya atas sekali tu, dia punya throat dan juga mungkin kepada perut. Jadi jangan makan panas-panas, sebab kita pun orang Islam pun kita tak digalakkan makan panas-panas ataupun kita meniup makanan panas. Kita kena bersabar, tunggu dia sejuk sikit baru kita makan. Najiha Marzuki, terima kasih berkongsi. Syahidah Adinda, terima kasih berkongsi. Fauziah Ali, Assalamualaikum doktor, saya kerap sakit perut dan cari berit bila makan makanan pedas dan kerap juga ulu-hati. Masalah saya ni disebabkan gastrik ke? Mungkin dyspepsia saja ataupun masalah penghadaman dan juga IBS. Kalau gastrik ni selalunya dia tak jaranglah menyebabkan cari berit. Dia akan rasa pedih perut, dia rasa macam burning tau. Dia bukan mencocok-cocok, dia rasa burn, dia macam pedih, macam terbakar perut. Itu lebih kepada gastrik atau gastritis. Kalau dah lama sangat mungkin boleh mendapat gastric ulcer. GERD atau reflux, samalah tu sebab GERD ni bermaksud gastric esophageal reflux disease. Kalau kena anxiety, tekak belakang acik sangat kering, rasa macam melekat, itu sebab asid dah naik ke atas, dah sampai ke belakang tekak dia, dari perut tu dia naik ke atas tu, rasa paling pedih dan sebagainya.
takut jadi tak boleh bernafas, pernah jadi. Yang ni tak bernafas sebab apa? Kita punya anxiety kita. Bila kita ada rasa perasaan itu, kita ada perasaan macam lagi kita tak selesa, lagi kita tak macam-macam. Saya pernah tengok ada seorang tu, sebagai contoh dia masuk ke suatu kapal terbang, tambah murah lah, saya tak sebut nama dia lah kan, tambah murah masuk, dia duduk di belakang sekali, belakang tu dah ada dinding, lepas tu ujung sekali. Bila dia duduk situ, dia rasa macam, tiba-tiba dia rasa macam tak boleh bernafas. Dia dah macam resah, dia dah menjerit, tolong, saya tak boleh nafas, dah menjadi kelang kabut. Rupanya dia memang ada masalah anxiety tu. Sebab tu tak boleh nafas ni kadang-kadang masalah anxiety. Jadi sebab tu bila duduk tu, pernah juga saya kena, bila saya kena macam itu, tiba-tiba saya cakap, sabar, dah tutup mata, pelan-pelan ni tak ada apa ni, nafas pelan-pelan, tarik nafas, buat breathing exercise, lama-lama benda tu hilang. Sebab itu semuanya adalah stimulation daripada anxiety disorder tu. Sebab tu rasa macam tak boleh nafas, rasa sakit dada, macam nak mati, rasa macam minum air hangat macam tak membantu, memang tak membantu. Betul ke tak boleh makan gandum sebab ada gluten? Itu terserah. Gluten ni dia tak pada semua orang. Gluten sensitivity ni dia tidak pada semua orang. Setengah orang boleh makan, setengah orang tak boleh makan. Sebab kita tak boleh nak generalize kan, okey semua orang tak boleh makan gandum, semua orang tak boleh makan, tak, setengah orang tu memang dia ada sensitivity, macam juga susu, setengah orang tu tak boleh minum susu sebab dia ada lactose intolerance, dia ada alahan dan sebagainya. Ada orang minum susu okey, dia menjadi bersihat, setengah orang minum susu dia menjadi lebih sakit. Begitu tak semuanya. Salam doktor, saya ada GERD, boleh ke makan habatus sauda? Boleh. Habatus sauda juga membantu. Ini memang kajian habatus sauda juga membantu. Betul, saya juga ada nasihatkan membuat senaman kembangkan perut untuk membentukkan injak perut dengan esophagus. Bukan injak puan, itu adalah otot dia. Otot. Kita panggil lower esophageal gastric sphincter, otot tu. Injak ni contoh di hati, di jantung. Kita ada injak dekat situ. Nora Chin. Okey, terima kasih. Fatimah Muhammad, terima kasih berkongsi. Siti Aida, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Syahanom, Dianom, makanan dan minuman apa yang boleh amalkan bagi mudah buang air besar? Memang minyak zaitun, cuka tin, air kosong, banyak fiber. Sebab tu setengah orang tu dia kadang tak cukup satu. Setengah tu bila saya cadangkan makan minyak zaitun, dia kata doktor saya dah makan minyak zaitun masih tak okey doktor. Saya dah makan VCO pun tak okey. Dia kena ambil benda lain. Cuka tin, dia kena tambah, banyak makan sayur. Setengah orang tu mudah, setengah orang tu susah, terutama kalau memang dia dah kita panggil habitual constipation, dia memang dah, kalau memang tabiat dia sampai seminggu baru dia buang air besar sekali. Yang itu susah sikit tu, sebab tu kena ambil minyak zaitun, kadang-kadang kena ambil dengan cuka tea, kadang-kadang kena ambil banyak fiber, banyak buah-buahan, barulah dia bantu. Kadang tak cukup dengan tu, terpaksa juga ambil ubat-ubatan yang lain itulah, yang selalunya kita bagi lactulose, tapi lactulose tu sebenarnya gula, sebenarnya dia akan menyebabkan gas ke dalam usus, menyebabkan usus besar kita mengembang dan dia akan menyebabkan spasm, dia akan membuang air besar. Tapi minyak zaitun ni lagi bagus, dia melicinkan. Zaman dulu masa saya mula-mula bekerja tu, kita bagi parafin. Parafin adalah minyak sintetik, tujuannya supaya dia melicinkan najis bawah tu, kita meneran sikit dia mudah keluar. Tetapi minyak zaitun bagus sebab dia bukan sahaja untuk constipation, tetapi untuk jantung kita, untuk hati kita, untuk otak kita, untuk kulit kita. Jadi kita makan bukan sahaja untuk constipation tetapi untuk benda-benda yang lain. Hadiza Syah, doktor betul ke legasi tak akan sembuh? Siapa cakap tak akan sembuh? InsyaAllah boleh, kecuali kalau dah ada complication lah, sebab contoh perforation, dah jadi kanser, yang itu dah agak sukar. Tetapi gastric ulcer boleh sembuh, cuma ambil masa sikit, kena sabar sebab luka ni dah agak teruk. Peringkat awal macam mana saya beritahu selalunya gastritis saja, tetapi kalau dah ulcer tu dia dah teruk sikit, tapi boleh ada harapan untuk sembuh. Cuma kalau dah perforation tu dah susah lah, yang itu kena buat operation, buka perut kita, kena jahit dan sebagainya. Kalau kena kanser lagi bahaya, kena buat pembedahan besar untuk buang semua tisu-tisu perut kita. Siti Aida, kenapa kadang-kadang setiap pagi macam rasa nak nausea? Nak nausea ni macam-macam puan. Pertama sekali kemungkinan kalau wanita yang dah berkahwin tu kena check lah, tengok dia punya period dia, last period bila berapa, buatlah ujian kehamilan.
Kalau kebiasaannya kadang-kadang disebabkan oleh makanan yang semalam tak hadam lagi. Selalunya penghadaman makanan kita antara 3 hingga 4 jam. Tetapi juga ada yang lebih lama. Kadang-kadang sampai 6 jam dia tak habis lagi. Sebab apa? Sebab mungkin makanan-makanan terlalu banyak asid, terlalu orang cakap tu banyak refined karbo, banyak processed food. Macam saya cakap tadi crab tu lah, P tadi tu processed food. Banyak sangat processed food. Jadi yang itu yang menyebabkan rasa macam patutnya dah tak ada lagi dah, perut dah kosong dah, tapi masih lagi kadang-kadang sampai ada reflux masih rasa berasid lagi. Sebab bayangkan perut kita ni sepatutnya menerima asid ni 3-4 jam, tetapi disebabkan oleh kita, pemakanan kita ni, dia menerima hentaman ataupun irritation selama setiap kali, setiap masa 24 jam. Sebab tu bila kita kena berpuasa, antaranya bila kita puasa kita tak mengeluarkan asid. Jadi dulu memang ada teori menyatakan kalau kita puasa, asid perut dikeluarkan, lepas tu dia boleh menyebabkan kita gastrik. Itu yang lama, teori yang lama, dan dikata memang dah dibuktikan tidak betul. Cuma saya beritahu memanglah 1-2 hari ni sebab otak kita dah program untuk mengeluarkan asid pada certain waktu. Contoh dia 8 pagi biasa kita bersarapan, 12 tengah hari kita makan tengah hari. Jadi waktu kita berpuasa tu memang asid akan keluar. Pukul 8 pagi, pukul 12 tengah hari, sebab memang dia otak kita dah program. Tapi lepas 1, 2, 3 hari, otak kita dah tahu dah, oh rupanya tak ada makanan. Jadi tak perlu dikeluarkan. Jadi dia tak keluar. Jadi kalau orang cakap gastrik ni berpuasa yang gastrik ni tak betul. Sebab ramai rakan-rakan saya pakar gastroenterologis tahu bahawa memang antara strategi untuk gastritis, gastric ulcer ni ialah memang kena berpuasa. Cuma mungkin kita kena minum air banyak, lepas tu kita makan sayur banyak, ambillah buah-buahan kurma sebab ada fiber, dia ada vitamin, mineral, ambil madu dan sebagainya. Dia sangat membantu untuk melegakan juga dan merawat luka tu. Jadi memang ada chances untuk baik, cuma jaga pemakanan. Bila Puan Nur kata bila angin dalam badan tarik belikat, macam mana nak betulkan pemakanan ni, doktor? Pertama sekali mesti cakap lah crab tadi, tinggalkan crab. Crab tu apa? Carbonated, air yang bergas. C tu carbonated. Karbohidrat. Carbonated. Carbonated drinks iaitu air yang bergas kena berhenti. R, refined sugar. Refined karbohidrat. A, artificial flavor dan artificial coloring. Dan P adalah processed food. Itu yang pertama kena kurangkan, paling minimum. Lepas tu banyakkan makan sayur, kurangkan makanan daging merah, banyakkan makan daging putih, minum air yang cukup, tidur yang cukup, jaga kita punya stres. Stres juga menyebabkan kita boleh mendapatkan banyak asid dalam perut. Okey, yang ini selalu saya kongsikan. InsyaAllah kita akan kongsikan lagi adakah perbezaan antara cuka apple dengan cuka tin? Memang ada perbezaan pada buah dia. So cuka tin dengan buah fig dengan buah cuka tu dia mempunyai perbezaan dari segi mineral, vitamin, mungkin enzim dan antioksidan. Jadi pilih, dua-dua bagus, tetapi pilihlah yang baik. Kalau ada dua-dua tu ada pilihan, kita ambil yang baik lah. Kalau tak ada pilihan, kita boleh ambil salah satu. Okey, Syahnum tadi dah amalkan minyak zaitun tapi mesti sama. Ini minyak zaitun ni makanan puan minyak zaitun adalah makanan. Jadi dia punya keyword dia adalah sifu saya beritahu bahawa untuk kita mengubah pemakanan kita kena ada dua benda, iaitu sabar dan istiqamah kan. Kita sebagai contoh kita dah makan makanan yang tak bagus ni sejak umur 15 tahun sebagai contoh, 20 tahun, sekarang umur kita 50 tahun, dah 30 tahun, tiba-tiba kita makan minyak zaitun 2 hari, 3 hari, terus kita nak rasa macam sihat. Tidak tuan. Dia mengambil masa. Berapa lama kita dah ada penyakit, contohnya orang yang ada hypertension, dah 20 tahun hypertension, dia nak makan satu ubat, terus baik, tak boleh. Dia kena ambil perlahan. Sama ada ubat sintetik ke suplemen ke, memang dia akan perlahan, slowly dia akan turun. Kalau dia turun dengan cepat, itu bermakna bahaya pada dia. Sebab apa? Badan dah biasa dengan tekanan darah yang tinggi. Apabila turun dengan cepat, yang itu yang menyebabkan kita panggil pseudo hypotension.
tubuh kita rasa macam kita ni dah tekanan dah terlalu lemah sangat, padahal tekanan normal, tetapi disebabkan perubahan yang drastik sangat. Sama juga dengan pemakanan kita ubah ni perlahan-lahan, bawakan rasa sikit, lama sikit kita dah, orang cakap tu sebagai contoh, kita dah tak menjaga pemakanan kita 20 tahun sampai ada berbagai penyakit, kita ambil 3 hari tu dia berubah, memang tak boleh, kena ambil perlahan. InsyaAllah selalu saya nasihatkan paling nak tengok 4 bulan barulah kita boleh akses sama ada makanan ataupun perubahan makanan yang kita ambil ni sesuai untuk kita atau tidak. 4 bulan insyaAllah. Nur Iman, minyak zaitun yang mana? Ya, saya selalu amalkan daripada Olive House. Olive ada, kita ada PMZ, kita ada OPU. Okey, dah. Okey. Ni Puan Syahnum dah jawab juga ni. Nur Iman, yang pati minyak zaitun ke yang Olive 3 Plus? Pati minyak zaitun ni daripada Turki dan yang Olive ni daripada Morocco. Jadi perbezaan dia adalah tanah, cuaca dan sebagainya. Sebab tu dalam kajian yang dia buat, Olive daripada Morocco ni dia punya antioksidan 30 kali ganda daripada yang lain. Sebab tu dikatakan Olive 30 Plus. Itu perbezaan dia. Sebab tu harga dia mahal sikit. Dan rasa dia agak kelat sebab dia non-filtered, dia unfiltered. Jadi dia punya oli kantel tu dia sangat tinggi, tetapi dia adalah antioksidan. Kalau dekat Spain, dekat Itali, dekat negara-negara di sana, Mediterranean, kalau tak ada rasa macam gitu, dia kata ini macam minyak zaitun tak ori. Sebab mesti macam kita minum kopi, orang peminat kopi, dia minum kopi tu mesti pekat, mesti pahit. Baru dia kata kopi tu bagus, real kopi. Kalau kopi tu rasa cair, tak ada rasa kopi, dia kata ini bukan kopi kan. Ini mungkin belakang kuali macam cerita Piramli tu. Dia kopi mesti pekat, mesti pahit. Sekali lagi pahit lagi bagus. Itu juga minyak zaitun. Kalau di sana orang akan rasa dia punya. Rasa pahit tu yang dia nak. Kalau rasa macam tak pahit ni, kata ini tak bagus. Ini nak buat menumis ke masak tu boleh lah, tapi untuk jadikan ubat dan sebagainya tak sesuai begitu. Jadi pagi tadi pun saya dah ada buat perkongsian, memang oleh kantel ni menyebabkan rasa pahit, kadang-kadang dia menyebabkan pening sikit sebab kita tak biasa. Orang kita tak biasa. Tapi cadangan saya istiqamah, sabar. Kalau rasa pahit, minum air 1 gelas, dia membantu kita. Kalsum Karim, salam dok, selamat petang. Dari Singapura, terima kasih kadang bersama kami. Diana nak tanya kenapa kalau time waktu jogging rasa sakit dada. Ini bahaya ni. Sakit dada masa jogging ni kena buat ECG. Kita takutlah terutama faktor umur, faktor kesihatan sebab saya pun tak tahu puan keadaan macam mana. Jadi kena buat pemeriksaan. Hamizah Adam, Ramadan tahun lepas mak saya kerap pedih hulu hati, ingatkan gastrik, dulu-dulu salon jantan tersumbat, dah pasang stand. Itulah saya cakap tadi, kadang-kadang kena buat pemeriksaan juga, terutama orang yang dah ada diabetes, hypertension, kolesterol, umur pun dah semakin meningkat. Lepas tu ada pula tu yang lelaki isap rokok, kalau perempuan tak banyak bergerak, yang ini semua kena buat pemeriksaan. Nur Zuwana, Waalaikumsalam, kalsum, doktor susu kekacang bulan puasa boleh minum tak? Dah lari dah. Tapi kacang jenis apa yang baik diambil? Susu kacang ni pelbagai. Kalau saya suka kekacang sebagai contoh, kekacang macam walnut, almond. Dia sebenarnya dia bagus dari segi dia ada minyak polyunsaturated fatty acid. Kalau kacang-kacang macam gini. Kalau kita ambil lagi daripada dia, biji di sini, kita buat sendiri lagi bagus. Tapi kalau tak ada tu, pastikan pengusaha tu yang buat susu serbuk tu memang daripada buah-buah dia, daripada biji kacang dia, bukan dari perasa saja. Perasa saja macam juga kita minum hari ni kan, cordial kurma. Sebenarnya bukan kurma, dia ada perasa saja, dalam tu ada gula. Yang itu dah tolak. Tapi kita nak betul-betul kurma, kita boleh blend sendiri kurma. Kalau kata nak beli daripada luar, pastikan betul-betul kurma dalam tu yang di blend. Barulah kita nak campurkan dengan minum begitu saja ke, campur dengan susu ke, campur dengan makanan lain ke, bagus sebab dia ada vitamin, mineral, apa lagi dalam tu, selain daripada gula lah untuk tubuh kita dapat tenaga. Okey, doktor, saya nasihatkan untuk membuat senaman, kembangkan. Okey, ni dah jawab tadi. Min Rashid, Assalamualaikum doktor, lambat masuk saya. Terima kasih. Faizal Jaafar, untuk gastrik adakah minyak zaitun dan vitamin E dan omega 3 baik? Memang baik. Memang baik.
Semua untuk gastrik ni makanan-makanan yang vitamin yang kita panggil serap minyak ni, pada pandangan saya lah, saya banyak membuat pembacaan, memang bagus. Vitamin E, vitamin apa lagi, omega 3, lepas tu vitamin D, yang itu memang bagus untuk kita punya. Ambil kalau makanan, ambil minyak zaitun, habatus sauda sikit, dia sangat membantu, sangat membantu perut kita. Jadi sekarang pun dah pukul 2 tuan-tuan. Terima kasih kerana bersama saya seramai 121 orang. Terima kasih kerana membuat perkongsian, bertanya, memberi komen dan juga berkongsi. Saya harap insya-Allah minggu depan kita bersiaran pada yang sama, waktu yang sama, mungkin dalam lebih kurang pukul inilah. Boleh, saya pun tak nak mengganggu waktu zuhur, kita nak solat zuhur dan sebagainya, tapi kita akan cubalah antara pukul 1 sampai pukul 2, insya-Allah kita akan bersiaran pada minggu depan dengan topik-topik yang mungkin berkaitan dengan bulan puasa. Mungkin macam tadi yang bertanya bagaimana orang kecil manis nak berpuasa makan ubat, macam mana orang yang mengalami masalah apa lagi tentang berpuasa ni kan. Saya insya-Allah akan menjawablah. Jadi kita jumpa lagi insya-Allah minggu depan. Terima kasih kerana bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa dan selamat menyambut Ramadan. Terima kasih.